Baiklah, bertemu kembali dalam Niaga Awani dan tadi Nina membawakan perkembangan tempatan. Kini kita nak melihat pula fokus berkait dengan isu pengangguran, di mana tawaran kekosongan jawatan diiklankan dalam talian melonjak kepada 159,148 pada suku pertama 2022 berbanding 90,218 pada tempoh sama tahun lepas. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pada asas bulanan suku pertama 2022, bilangan jawatan kosong yang diiklankan dalam talian adalah tertinggi pada Februari iaitu sebanyak 67,172 kekosongan. Di mana menerusi laporan Lanskap Penawaran Pekerjaan di Malaysia, bagi suku pertama 2022, DOSA memaklumkan bulan Januari dan Mac masing-masing berjumlah 48,924 dan 43,052 kekosongan. Analisis dikeluarkan secara suku tahunan ini memaparkan statistik disusun berdasarkan kekosongan jawatan diiklankan dalam talian oleh beberapa portal pekerjaan swasta yang popular. Analisis ini juga menyediakan maklumat kekosongan jawatan yang ditawarkan oleh majikan secara dalam talian daripada pelbagai aspek seperti jenis pekerjaan, profil pekerjaan, lokasi, industri, kemahiran, bidang pengajian dan lain-lain. Dan sudah tentu kita nak meneliti beberapa angka yang penting yang dikeluarkan oleh DOSA semalam sebenarnya angka ini dikeluarkan. Jadi hari ini kita nak expansion ataupun melihat secara lebih teliti apa yang dinyatakan. Kalau kita lihat penawaran kekosongan pekerjaan ini nampaknya menurun sedikit pada suku pertama, di mana kalau anda dapat lihat nota yang dinyatakan oleh DOSA iaitu menyatakan bahawa statistik dari laporan ini hendaklah ditafsirkan dengan berhati-hati disebabkan keterbatasan data analisis data raya di mana ia menggunakan kaedah web scraping dan tidak menggambarkan populasi sebenar kekosongan jawatan. Ini bermakna pemantauan ataupun pemerhatian yang dilakukan oleh DOSA menerusi kaedah web scraping sahaja, menerusi portal-portal mencari kerja yang penting ataupun yang popular. Baik, kita nak melihat kepada kekosongan jawatan yang ada di sini. Dari segi bilangan kekosongan jawatan, pengurus nampaknya sekitar dalam 17,000, tetapi yang paling tinggi di sini adalah profesional untuk suku keempat 2021 81,000 dan pada suku pertama tahun ini melihat menurun sedikit kepada 71,000 bilangan kekosongan jawatan di peringkat profesional. Sama juga kalau kita lihat kepada juruteknik dan profesional bersekutu, pekerja sokongan pengkeranian juga ada permintaan-permintaannya, termasuk kalau kita nak meneliti ada lagi data yang penting untuk kita lihat di sini, iaitu seterusnya adalah berkaitan dengan apakah jenis kerja. Kalau kita nak melihat ada STEM, kekosongan pekerjaan dari segi COL ataupun yang kritikal, serta dari segi TVET. Kita nak melihat kepada STEM terlebih dahulu, di mana juruteknik, pereka grafik, jurutera perisian, pengurus projek dan juga penyelia tapak. Nampaknya 5 kekosongan pekerjaan kategori STEM yang tertinggi kekosongan jawatannya. Kemudian kita nak melihat pula dalam kategori TVET. Okey, apa yang anda dapat lihat pada ketika ini, TVET juga menunjukkan kekosongan yang agak tinggi yang ketara melibatkan profesional pengiklanan dan juga pemasaran dan juga lain-lain apa yang anda dapat lihat di skrin pada ketika ini. Kita nak meneruskan kepada kategori COL yang kritikal. Antaranya yang tertinggi adalah profesional pengiklanan dan pemasaran, masih lagi yang sama. Jadi untuk waktu ini saya nak melihat adakah apa yang dinyatakan dalam laporan ini memberi gambaran ataupun realiti sebenar apa yang berlaku di lapangan. Jadi saya nak bersama dengan Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan bagi Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB, dan Cik Rizan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, bagaimana kita nak meneliti ataupun melihat kepada isu ini? Nampaknya kekurangan iklan yang ditawarkan nampaknya tinggi. Jadi adakah ianya menunjukkan realiti sebenar di peringkat lapangan? Pandangan Cik Rizan. Okey. Kalau kita tengok keadaan di lapangan sebenarnya, memang rata-rata dalam pelbagai sektor pekerjaan menghadapi kekurangan tenaga kerja. Okay? Dan pada masa yang sama juga kita lihat ada kesedaran yang tinggi untuk majikan tidak lagi mengiklankan, bukanlah tidak lagi, tapi kurang
ataupun mungkin mempelbagaikan kaedah periklanan jawatan kosong mereka bukan sekadar di platform-platform pencarian pekerjaan semata-mata, tapi banyak menggunakan kaedah seperti di media sosial, TikTok, Instagram dan Facebook. Okey. Dan mereka lebih bersifat direct dengan kumpulan sasar yang diinginkan. Cumanya sekarang ni pihak majikan kalau kita tengok di lapangan ni mula menyedari bahawa ada keperluan dan juga ada satu keadaan yang mendesak mereka untuk turut sama terlibat di dalam membangunkan bakat tempatan, di mana sekarang ni kita lihat ada kecenderungan majikan ataupun syarikat untuk juga mengendalikan latihan sendiri kepada bakal pekerja dengan menawarkan kaedah-kaedah seperti train and place ataupun place and train. Okey, dan mereka tidak lagi memikirkan soal persijilan ataupun pengiktirafan, kerana mereka sekarang ni mungkin berfikiran bahawa soal pengiktirafan atau persijilan itu boleh mereka terima atau berikan kepada pekerja mereka apabila mereka telah pun berada untuk satu tempoh di tempat kerja. Jadi ini adalah trend baru ataupun suasana baru yang dilakukan oleh majikan dalam usaha untuk mendapatkan pekerja. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok mungkin ada keadaan yang periklanan di platform-platform pencarian kerja itu kurang, ataupun bilangan itu dilihat seperti tidak menggambarkan realiti sebenar di bawah sebab kepelbagaian dan juga pelbagai kaedah dilakukan oleh pihak majikan untuk mencari bakat kerja tempatan ini, Aris. Ya. Bagaimana kalau kita nak melihat menuju ke hadapan proses ataupun bentuk penambahbaikan yang perlu dilakukan, terutama asas pada perbincangan kita ini adalah dari segi pengangguran. Apakah bentuk moving forward yang perlu dilakukan, sama ada mungkin inisiatif daripada Kementerian Sumber Manusia ataupun agensi-agensi berkaitan yang perlu dilakukan dalam menambah dari segi peluang kualiti kerja itu sendiri dan juga meningkatkan kemahiran pekerja itu, pandangan Cik Rizal? Okey, kita sebenarnya di lapangan ini, Aris, kita telah membuat satu andaian bahawa majikan memang akan menghadapi situasi sukar mendapatkan pekerja tempatan ini sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 tahun mendatang. Ini kerana supply daripada institusi latihan kemahiran dan juga institusi pengajian tinggi sama ada awam ataupun swasta dilihat sebenarnya adalah amat kurang. Amat kurang. Ini kerana kemasukan belia kita lepasan sekolah ke institusi pengajian tinggi awam swasta, maklum institusi latihan kemahiran awam maupun swasta sebenarnya amat merosot. Dan kebanyakan belia kita ini dia masuk ke alam pekerjaan dengan kelayakan akademik yang rendah. Ini adalah sesuatu yang dari satu sudut adalah membimbangkan. Tapi dari satu sudut juga ialah bagaimana kita memberi kesedaran kepada majikan untuk menerima lepasan SPM dengan kelayakan akademik yang rendah dan melibatkan industri itu turut sama di dalam pembangunan lahan. Sebab itu kaedah-kaedah latihan kemahiran, contohnya contoh latihan kemahiran Tibet tidak lagi boleh hanya berada di institusi, tetapi latihan kemahiran itu juga boleh juga berada di industri. Dan ini juga salah satu kaedah untuk membantu rakyat dari segi dari segi pendidikan percuma dan sebagainya, dan di situ juga adalah benar-benar berlakunya jaminan kerja kepada belia kita, di mana di situ dia bekerja dan juga di situ dia menerima latihan, dan pada masa yang sama juga dia juga akan menerima pengiktirafan. Itu adalah kaedah terkini yang saya lihat akan lebih banyak merancakkan sektor ekonomi kita, dan pada masa yang sama juga membantu rakyat, dan pada masa yang sama juga majikan juga akan beroperasi dengan lebih baik lagi. Cumanya, Aris,
masalah kita masih lagi kesedaran masyarakat apabila melihat latihan itu hanyalah perlu berada di institusi IPTA, IPTS, kemahiran awam dan swasta. Sebaliknya mereka tidak melihat bahawa kerja juga adalah satu tempat di tempat kerja juga adalah satu tempat untuk menimba ilmu dan pada masa sama boleh juga diberi pengiktirafan. Ya. Jadi saya rasa dalam keadaan kita sedang bangkit daripada pandemik COVID ni kan, untuk latihan-latihan bersifat hybrid juga adalah amat penting untuk kita bantu masyarakat kita mendapatkan pekerjaan dan seterusnya menimba kemahiran di tempat kerja. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita melihat kepada keperluan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, menerusi reskill dan upskill, terutama kepada yang ingin masuk semula ke dalam industri? Kita secara jujurnya kita dapat lihat apabila pada tahun lepas kemasukan masyarakat ataupun belia kita ataupun pencari kerja ke dalam sektor pekerjaan terutamanya sektor perkilangan dia agak tinggi kerana di sana terdapatnya inisiatif kerajaan dalam memberikan latihan di bawah program penjana, skim perantisan nasional dan pelbagai. Tapi tahun ni kita dapati kemasukan itu dia sedikit rendah kerana inisiatif latihan itu tidak ada dan juga mungkin kalau ada pun dia tidak jelas, dia tidak menyeluruh. Jadi majikan lebih bersifat berhati-hati untuk mengambil pekerja terutama pekerja baru ni sebab inisiatif yang satu ketika dulu seperti tahun lepas mereka nikmati tapi sekarang ni dia seperti tidak jelas dan boleh dikatakan seperti tidak ada. Cumanya sekarang ini kalau kita bercakap pasal upskilling dan reskilling ini, saya rasa kebanyakan majikan terutamanya di sektor pembuatan mereka bersedia untuk menerima sesiapa saja pun bekerja sebab keperluan yang amat mendesak. Sebab itu sekarang ni pentingnya institusi latihan kemahiran dan awam dan juga swasta harus menjadi tulang belakang kepada syarikat-syarikat ataupun majikan-majikan yang tidak menyediakan latihan di tempat kerja. Dan gabungan ini penting. Cumanya sekarang bagaimana insentif bukan saja diberikan kepada pihak majikan tetapi insentif tertentu juga perlu diberikan kepada penyedia latihan supaya mereka juga boleh menjadi tulang belakang dalam menyokong penyaluran tenaga kerja kepada industri. Baik. Terima kasih Encik Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB, mengulas berkenaan dengan isu pengangguran, meningkatkan kemahiran peluang pekerjaan dan juga bagaimana kita nak memastikan mungkin individu-individu yang dah dibuang kerja sebelum ini nak masuk kembali ke dalam industri yang memerlukan reskill dan juga upskill. Pusat Kecantikan dan Spa antara perniagaan yang paling terjejas waktu pandemik COVID-19. Ia adalah perniagaan yang memerlukan kehadiran pelanggan serta bersentuhan. Itu rebah sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Di mana kalau kita nak bercakap berkenaan dengan perkara ini, sudah tentu boleh dikatakan banyak perniagaan pusat kecantikan, urutan, spa dan sebagainya di seluruh negara gulung tikar. Dalam situasi ramai usahawan kecantikan yang tewas, Nur Nadira Muhammad Nasir, pengasas Dira Beauty Parlour, sebaliknya mampu bertahan dan kembali bangkit selepas tsunami COVID-19. Alhamdulillah semua okey. Selepas PKP tu sales spa alhamdulillah lah makin baik. Masa mula-mula lepas PKP Masa mula lepas PKP tu biasalah ekonomi kita jatuh ke baru dia macam baru nak stabil kata. Kita kerugi dalam 20,000 jugalah sebab kos kedai lagi kena bayar ke. Lepas tu gaji budak-budak lagi kena bayar. Nur Nadira yang sudah lebih 3 tahun berkecimpung dalam dunia kecantikan
turut menjual produk kecantikan secara dalam talian bagi menampung perbelanjaan pada waktu PKP. Segala cabaran ditempuhinya dengan berlapang dada, selain tidak serik untuk terus bertahan dalam perniagaan kecantikan itu. Fasa peralihan ke endemik memberi semangat buatnya untuk mempelbagaikan produk dan perkhidmatan, termasuk meneroka ruang pemasaran digital. Platform media sosial digunakan sepenuhnya untuk mempromosikan perkhidmatan yang ditawarkan. Bagaimana kita mencari kekuatan dalam perbezaan? Persoalan identiti dan representasi orang Sabah dan Sarawak dalam Awani Link di Facebook Live Astro Awani pada Khamis ini, 2 Jun 2022, jam 11 pagi bersempena sambutan keamatan dan gawai. Isu representasi, identiti dan keunikan budaya orang Sabah dan Sarawak dan banyak lagi akan menjadi topik perbincangan. Jumpa anda di Facebook Live Astro Awani. IPC Shopping Centre komited memastikan perniagaannya dijalankan secara adil, inklusif, positif, kitaran iklim dan menggalakkan kehidupan yang sihat serta lestari. Pengurus besar IPC Shopping Centre, Carrie Lim berkata, mereka adalah salah satu daripada segelintir pusat beli belah di Malaysia yang aktif mempromosikan kelestarian dan menjalankan pelbagai program Kita Semula. Hasil Damansara Holdings berhad bagi suku ketiga berakhir 31 Mac 2022 susut 3% kepada RM41.4 juta berbanding RM42.8 juta pada suku yang sama tahun lalu. Namun begitu, syarikat itu mencatatkan peningkatan ketara dalam keuntungan kasar yang meningkat sebanyak 29% kepada RM9.4 juta bagi suku ketiga berbanding RM7.3 juta pada suku yang sama tahun lepas. Tenaga Nasional Berhad TNB menandatangani perjanjian import arang batu dengan pengekspor Indonesia melibatkan nilai berjumlah $3 bilion Amerika atau kira-kira RM13.14 bilion bagi tempoh 3 tahun. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.